Susu contohnya apa? Ada bayi ni dia menyusu dengan seorang ibu yang lain lah, bukan ibu kandung dia, ibu orang perempuan lain tapi menyusu. Maka dia adik beradik. Contohnya ibu susu tu dia ada 7 adik beradik. Maka 7 adik beradik tadi menjadi mahram dia, yang diharamkan untuk dia berkahwin. Sebab tu kalau jenis susu yang jenis menyusu ni, ibu susu tu dia kena ambil teknot, kena catat. Ataupun dia kena buat satu warqah, buat satu kertas tampal dekat dinding bahawa Muhammad bin Me'on ke apa ke ikutlah. Muhammad bin Me'on adalah anak susu kandung, anak susu yang rasmi. Contohnya ambil balik. Allah balik kalau tamu balik. Okey, tak apa. Okey, itu yang dikatakan sebab-sebab mubah. Sebab-sebab yang diharuskan. Baik. Ataupun yang disebabkan dengan perkahwinan. Yang disebabkan perkahwinan ni contohnya suami, anak kepada suami dan sebagainya, itu dikatakan sebagai mahram juga. Jadi yang mahram ada dua, satu disebabkan nasab, satu lagi disebabkan susuan. Bukan susuan. Sebab yang harus. Sebab yang harus apa? Perkahwinan, susuan. Itu. Okey ya? Baik. Itulah mahram. Baik. Kemudian dalam ini sebut bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang wanita, solatlah di bilikmu lebih baik daripada solat di rumahmu. Solat di rumahmu lebih utama daripada solat di masjid kaum. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi Nabi pernah sebut kepada seorang wanita, Nabi kata, solatlah kamu, solat yang paling baik wanita adalah dalam bilik. Kemudian di rumah. Itu. Maksudnya apa? Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW sebut, dan Nabi tak suruh wanita ataupun perempuan untuk solat di masjid. Dan sebaik-baik orang perempuan adalah sembahyang di awal waktu, bukannya solat di masjid. Adapun yang belah ikhwah, sebaik-baik solat dia adalah solat berjemaah di masjid. Itu beza dengan perempuan. Dah. Tapi perempuan hari ni lah, wanita-wanita hari ni bila keluar hadis ni mereka suka. Sebab apa? Allah seronoknya tak gaduh pergi masjid. Tak, bukan kat sini lah, dekat Uzbekistan. Kalau kat sini baguslah tu. Tak ada nak tanya tu, tapi sebab tak apalah. Jadi kata sahabat-sahabiah zaman Nabi dulu, sahabat-sahabiah Nabi dulu, bila mana dengar aja macam ni, oh rupanya perempuan tak boleh solat di masjid. Dengki dia pun. Wahai Rasulullah, ikhwah boleh solat dekat masjid, perempuan tak boleh nak solat kat masjid. Jadi apa yang kami dapat? Tak. Sebab nak kata sahabat zaman dulu dia nakkan buat amal ibadah. Kalau ikhwah boleh buat yang ni, kami pun nak buat juga ibadah ni. Tak. Tapi Nabi kata apa? Bagi wanita, kalau suami dia meredai suami dia pergi ke masjid, pahala suami dia pun dia dapat. Kan banyak pahala tu. Tak. Baik. Jadi siapa-siapa yang ada adik perempuan, ada adik lelaki, abang lelaki, abang mestilah lelaki, ada ayah dan sebagainya, ambil peranan. Ayah ni dah masuk waktu solat ni, pergilah sembahyang di masjid. Bila ayah pergi sembahyang kat masjid, ayah sembahyang tu pun kita dapat pahala. Walaupun kita sembahyang kat rumah, sembahyang kat rumah dapat dah pahala. Untuk untuk akhwat ni, dia redha pemergian suami dia ke masjid, adik dia ke masjid, abang dia ke masjid, pun dia dapat pahala. Kalau adik, abang, ayah pergi solat kat masjid, tiga-tiga ni dia dapat pahala. Kan mudahnya akhwat nak dapat pahala. Baik. Jadi nak kata bila mana Rasulullah SAW sebut dalam hadis ini, wanita lebih baik solat di rumah. Kalau kita fikir-fikir balik, kalau Rasulullah tak bagi, bukan tak bagi, ini bukan larangan, tetapi adalah sebaik-baiknya. Jadi bila mana perempuan yang pergi solat di masjid bukanlah satu perkara yang terbaik, menunjukkan bahawasanya apa? Wanita, sebaik-baik wanita adalah wanita yang jarang keluar rumah. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang jarang keluar rumah.
Jadi kami tak termasuk lah Ustaz, kami keluar dah masuk ke markas. Tak, bukan masuk dari itu. Keluar dengan tak ada sebab, tak ada benda yang munasabah. Tak. Sebab pernah orang tanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, apakah sebaik-baik wanita? Tak. Jadi Sayyidina Ali tak tahu nak jawab apa, dia balik-balik pusing isteri dia tanya. Tak, wahai Abang Ali, tak, kenapa nampak kerusingan? Lepas tu Sayyidina Ali pun kata, tadi ada orang tanya sebaik-baik wanita siapa? Lalu kata isteri dia, sebaik-baik wanita ialah orang yang tidak ramai dilihat oleh kaum lelaki yang bukan mahramnya. Jadi perempuan yang tidak dilihat itu adalah lebih baik. Lepas ni tak jumpa dah aku buat kat Mansur. Bukan macam tu maksud dia. Nah. Maksudnya apa? Kalau hari ni, pada zaman hari ni, ulama ada kaji pula berkaitan dengan apa hukum perempuan bersama-sama dengan dalam kepimpinan dan sebagainya. Tapi ulama dah syarah benda tu dan disepakati harus perkara itu. Jadi nak kata perempuan yang keluar saja-saja itu yang perempuan yang dia kata bukanlah dimasukkan sebagai kategori grade A. Perempuan yang grade A ni dia tak keluar rumah kalau tak ada sebab. Dia duduk dalam rumah berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaiknya lah. Baik. Okey, baik. Jadi nak sebutkan itu Rasulullah SAW sebab apa? Sebab kalau perempuan ini boleh nak keluar rumah, maka tempat yang paling baik adalah masjid. Lebih Nabi suruh keluar pergi ke masjid. Tapi Nabi kata apa? Keluar di masjid pun bagi wanita adalah bukan perkara yang baik. Maka nak kata wanita yang jarang keluar rumah itu adalah lebih baik. Baik. Tapi bahaya juga kalau duduk dalam rumah tak keluar-keluar pun bahaya. Ustaz dah bercanggah dah ni. Maksudnya bila ada kelas pengajian ilmu keluar, ada program BCM keluar. Jadi kalau tak ada benda-benda yang mustahak nak keluar, tak payahlah keluar, duduk dekat rumah. Tak. Itu bagi perempuan. Sebab apa? Satunya antum kena faham bahawasanya wanita ni pada masa zaman dahulu sebelum datangnya Islam, tak, wanita adalah kaum yang mana dihinakan. Tak, sebelum Islam datang, wanita adalah wanita yang dihinakan. Tak, sehingga kan kalau lahir bayi perempuan ni malu. Tak, sampai tanam hidup-hidup. Sebab apa? Malunya adanya anak perempuan. Tak. Tapi alhamdulillah hari ni bila mana datangnya Islam memuliakan martabat seorang wanita. Ada, sehingga kan wanita dijaga oleh agama lebih daripada kaum lelaki. Sehingga kan disiptakan kaum lelaki adalah untuk menjadi pelindung kepada kaum wanita. Nak kata Islam itu menjaga sungguh maruah dan juga darjat wanita itu. Dah. Dengan apa? Dengan meletakkan garis panduan wanita kena pakai tudung. Sebab apa? Kalau kita tengok realiti dunia hari ini, barang yang lebih tersorok adalah lebih bernilai harga dia daripada barang yang terbuka di tengah jalan. Tak, contohnya kalau kita beli jam. Kalau kita pergi jam kat tepi jalan, harga dia lebih kurang 2 genih, tak? 3 genih, 10 genih, macam tu lah. Saya tak pernah jumpa pun, ikutlah. Tapi nak kata murah. Tak? Kalau beli jam kalau beli dekat tepi jalan, harga dia murah. Baik. Kemudian pergi pula dekat kedai jam. Tapi jam tu duduk dekat 2 lagi, tapi dalam kedai mahal sikit harga dia sebab dah tertutup. Kemudian pergi dekat kedai, macam ni lah. Jam yang dekat sini saya tak nak, saya nak jam yang paling bernilai dan paling hebat. Dia kata ada, kena masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik, lagi tertutup. Kan? Dah masuk dalam bilik, saya nak yang lebih lagi. Ada. Ambil dalam kotak, bawa keluar. Itu yang lebih bernilai. Nak kata apa? Barang yang lebih tertutup, dia lebih bernilai. Sebab itu perempuan, bila mana Islam datang, Islam bagikan kena buat macam ni, kena buat macam ni. Yang sebaik-baik wanita adalah orang yang pakai burdah. Orang pakai burdah seronok. Kan? Tak, sebab nak kata orang yang paling tutup itu lebih baik. Tak, bukan kata yang tak pakai burdah tu jahat. Tak juga. Tak, orang yang pakai menutup aurat bagus. Tak, dia pakai menutup aurat bagus. Kalau dia pakai burdah,
lagi bagus. Itu istilah. Baik. Sebab barang yang tertutup harga dia lebih bernilai. Dah. Baik. Okey. Jadi bila kita kata tadi, bila mana kata apa Nabi kata macam tu tadi dalam hadis tadi, bukanlah bermaksud Islam menegah bagi wanita untuk keluar rumah. Tetapi kalau wanita nak keluar ke rumah, nak keluar daripada rumah, dia ada batasan, dia ada syarat dia. Dah. Okey. Kat sini kata Islam mengharuskan wanita keluar daripada rumah. Wanita keluar daripada rumah, hukum dia harus. Baik. Hanya untuk memenuhi hajat dan keperluan, dengan syarat mereka menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syarak ke atas mereka. Awak nak keluar boleh, nak keluar, sebab hukum keluar harus. Tetapi keluar itu biarlah ada keperluan. Bukan nak keluar buat apa keluar saja, boleh duduk rumah, keluar. Maksudnya tak ada arah tujuan. Tak boleh. Perempuan kalau nak keluar biar ada keperluan. Bila ada keperluan nak keluar, apa batasan syarat dia? Batasan syarat dia ialah, yang pertama, wanita tersebut mestilah mendapat keizinan daripada wali dia. Kalau dia duduk dekat rumah, dia ada mak ayah, maka kena minta izin dengan ayah dia dulu. Kalau ayah tak ada, minta izin kat tok dulu. Kalau tok tak ada, minta dekat moyang dulu. Tak, minta keizinan daripada wali dia nak keluar. Bagi isteri kalau nak keluar rumah, mesti kena minta daripada suami dia. Tak, baik. Sebab itu dalam satu kisah ketika mana ada seorang wanita, seorang wanita ni ayah dia nazar. Cerita ni memang masyhur. Ayah perempuan tadi tu nazar. Kemudian bila dia nak keluar rumah, tak boleh sebab suami dia tak ada. Nak minta izin tak boleh. Apa ni? Anak tak faham. Itu je nak sebut. F4 ke depan sikit. Panjang sangat tu dia, anak tak faham. Okey. Yang F4 minta ke depan sikit. Sebab itulah banyak lagi kita punya peminat-peminat majlis ilmu. Jadi kita minta ke depan sikit. Orang yang bagi tempat kepada saudara dia dalam satu majlis, maka Allah Ta'ala akan tempatkan dia dalam syurga. Itu bukan kalam mana tu? Al-Quran ke hadis? Sana pun tak ingat. Kafan sahu, sana tak ingat. Baik. Baik. Itu adalah syarat yang pertama. Yang nak kata wanita dia nak keluar mesti kena minta izin wali dia. Sebab itu seorang wanita ketika mana zaman Rasulullah dulu, dia nak keluar, suami dia tak ada. Bahkan ayah dia nazar ni. Tetapi bila mana suami tak ada di rumah, tak boleh nak minta keizinan, maka orang datang berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah ni suami dia tak ada, macam mana nak keluar? So kata tunggu suami dia, minta keizinan suami dia. Dah. Kemudian sampai zaman sekarang tak apalah, boleh telefon. Zaman dulu tak ada. Bila mana suami dia balik, ayah dia pun dah meninggal. Maka Rasulullah datang bagi tahu berita gembira bahawasanya ayah dia diletakkan di dalam syurga kerana apa? Kerana perbuatan dia tadi. Dah. So nak kata Islam ni dia jaga dunia dengan akhirat. Kebaikan, kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Sebab itu kalau ada syariat Islam, kita jangan contoh macam ni lah. Kita kata, aduh lecehnya, Islam ni asyik-asyik tak bagi keluar rumah lah, apalah. Kan? Kita akan jangan ada rasa macam tu. Sebab apa? Sebab banyak hikmah dia yang kita tak tahu. Islam ni, ya Allah, kita banyak benda yang Islam bagi tahu kepada kita, hikmah dia sehingga kan kita tak tahu. Sebab itu kalau bila kita kata Islam suruh buat macam ni, kita rasa leceh tu, kita rasa macam tension lah, banyak kerja lah nak buat dan sebagainya. Kita jangan rasa macam fed up tak. Sebab apa? Sebab ada hikmah dia. Contoh kata tadi, kalau tak ada keperluan, tak payahlah keluar rumah. Islam gariskan. Kalau kita buat perkara itu kerana Islam, banyak hikmah dia, banyak ganjaran yang kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu.
Sebab tu kata-kata kita sebagai orang Islam itu kita kena iman. Tak, kita kena beriman dengan perkara tersebut. Baik. Kemudian yang kedua ialah pekerjaan yang hendak dilakukan itu adalah pekerjaan yang diharuskan oleh syarak. Maksudnya kalau nak keluar rumah tadi mestilah pekerjaan yang diharuskan oleh syarak. Benda-benda yang baik tak apalah. Kalau nak keluar, nak pergi program PCM ke tak apalah. Tapi kalau keluar sebab nak pergi ke program maksiat tak boleh. Tak. Contohnya buat program makan minum campur lelaki perempuan ke tak boleh. Kita keluar sebab perkara itu tak boleh. Ataupun kita bermusafir kerana itu pun juga tak boleh. Sebab orang yang boleh solat jamak dengan qasar adalah orang yang bermusafir kerana urusan yang diharuskan oleh syarak. Tapi kalau dia keluar, contohnya lah, daripada Kuala Lumpur dia nak pergi ke Kedah. Tak boleh tukar. Daripada Kelantan nak pergi ke Kuala Lumpur, dia nak bermusafir daripada Kelantan nak pergi ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu nak pergi ke disko. Contohnya. Daripada Kelantan tu nak pergi ke Kuala Lumpur, faham apa ni, ikut hamba lah. Daripada Kelantan nak pergi ke Kuala Lumpur sebab nak pergi ke disko. Jadi bila dia bermusafir, dia jalan tu masuk waktu zuhur, ni nak pergi disko ni, semayang wajib. Semayanglah jamak dan qasar. Tak boleh. Kalau dia buat macam tu, semayang dia tak sah. Sebab tak boleh buat jamak dengan qasar. Yang boleh buat jamak dengan qasar ialah orang yang pergi bermusafir kerana urusan yang diharuskan oleh syarak. Baik, selesai. Kemudian yang seterusnya, antara syaratnya lagi ialah pekerjaan tersebut tidak menyebabkan dia mengabaikan tanggungjawab dia. Kalau dia sebagai seorang isteri, kalau dia keluar tu tak mengabaikan tanggungjawab dia kepada suami dan juga anak-anak. Baik. Kemudian tidak bertentangan dengan fitrah mereka yang lembut. Contohnya akhwat dah ni, dia nak bermusafir, dia nak keluar daripada rumah sebab apa ni? Sebab nak pergi angkat batu nak buat rumah. Contohnya lah. Jadi itu melanggar daripada fitrah perempuan yang mana dia ni sifat dia lembut. Jadi orang wanita kalau nak kerja kontraktor tak boleh lah. Dari segi hukum dia, orang kan nak ambil juga. Sebab apa? Sebab wanita fitrah dia lembut. Jadi tak boleh nak buat kerja kasar-kasar tu. Dah, keluar rumah buat apa, pakai topi dan sebagainya, pergi angkat batu, ketuk paku dan sebagainya. Itu bukan kerja orang perempuan lah. Itu kerja bagi kat orang sebelah ni. Mereka tak apa menungkang. Baik. Seterusnya ialah berusaha menjauhi kerja yang berlaku khalwat ataupun ikhtilat. Jadi berusaha menjauhi daripada kerja yang boleh berlaku khalwat dan juga ikhtilat. Baik. Jadi kalau nak keluar rumah boleh, tetapi keluar ke rumah dalam keadaan keluar tu jamin terselamat daripada khalwat dan juga ikhtilat. Itu perkara yang paling penting lah. Baik. Okey, itu berkaitan dengan perempuan kalau nak keluar daripada rumah, maka itu adalah syarat-syarat. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke yang lebih jelas berkaitan dengan hukum safar bagi seorang wanita. Baik. Yang pertama, safar ni dia ada safar wajib. Yang kedua, dia ada safar sunat. Yang ketiga, dia ada safar harus. Baik. Kalau safar haram apa semua tak payah syagara lah. Sebab memang tak boleh musafir lah kalau safar haram. Baik. Safar ada 3, wajib, harus dan juga sunat. Jadi hukum safar wajib, apa dia safar wajib ni? Safar wajib ni contohnya ialah nak pergi menunaikan haji. Kalau nak pergi menunaikan haji, haji tu hukumnya wajib. Ni haji wajib lah, bukan haji sunat. Kalau haji sunat, haji kedua, ketiga, keempat tu dah sunat lah. Haji yang pertama, haji yang wajib. Jadi kalau wanita dia nak keluar untuk menunaikan haji yang wajib, maka boleh tak dia nak keluar tanpa mahram? Ni sekarang ni nak bicara berkaitan dengan fiqh safar mar'ah ni, berkaitan dengan ada mahram ataupun syarat kena mahram ataupun tak saja. Sebab lelaki tak apa dia nak musafir, tak ada mahram pun tak apa. Tetapi wanita ada ulama dan syarat pendapat yang paling asah, pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling baik ialah mereka mesti kena ada mahram. Jadi Ustaz, kalau nak pergi mahram, kalau katalah kita guna pendapat mengatakan bahawasanya musafir wajib ada mahram, antum yang ada kat bumi Mesir ni semua berdosa lah.
Sebab antum bermusafir ke sini tak ada mahram. Melainkan kalau ada kakak adik tu pulang lah. Tapi kebanyakannya semua bermusafir kan tak ada mahram. Dah, baik. Jadi kita pergi satu persatu. Safar wajib, perlu tak mahram? Pendapat pertama mengatakan bahawasanya perempuan yang hendak menunaikan haji disyaratkan bersama suami atau mahramnya. Jika tiada suami atau mahram, perempuan tersebut tidak diwajibkan menunaikan haji. Pendapat yang pertama mengatakan bahawasanya kalau nak pergi bermusafir untuk menunaikan haji, jadi safar wajib. Jadi pendapat pertama, wajib dia mesti kena ada suami ataupun mahram dia. Kalau tak ada, pergi ke haji tadi bukanlah wajib bagi dia. Maksudnya tak boleh pergi ke haji, tak boleh nak bermusafir. Yang kedua, pendapat mengatakan bahawasanya tidak disyaratkan bersama suami ataupun mahram ketika safar, tetapi disyaratkan adanya aman dan siqah jalan. Maksud jalan tu siqah lah. Jalan tu siqah tu bukan jalan tu baik. Jalan tu maksudnya dia tak ada pencuri, dia tak ada yang boleh menyebabkan, boleh mudarat kita. Baik. Seseorang perempuan boleh menunaikan haji seorang diri tanpa suami atau mahram jika aman. Itu pendapat yang kedua. Boleh nak menunaikan haji walaupun tak ada suami, walaupun tak ada mahram. Syarat dia aman. Itu. Yang ketiga, disyaratkan adanya suami ataupun mahram. Kena ada suami ataupun mahram. Jika seseorang perempuan bermusafir untuk menunaikan haji tanpa suami atau mahram, hukumnya berdosa tapi haji dia sah. Ini pendapat yang ketiga. Wajib juga pakai suami ataupun mahram. Tapi kalau dia pun selamba je tak nak pakai juga, dia pergi juga ke haji, maka haji dia tadi sah, tapi perbuatan dia tu berdosa. Dia istilah sama macam sembahyang tapi pakai baju curi. Sembahyang tu sah tak? Sembahyang sah, tapi pakai baju mencuri itu dosa. Kemudian pendapat yang seterusnya ialah tidak disyaratkan perempuan tersebut bersama suami atau mahram yang disifahi, bahkan disyaratkan aman bagi dirinya. Jadi adalah makruh bagi seorang wanita yang bermusafir sehari semalam tanpa mahramnya, tetapi dibolehkan wanita itu menunaikan haji bersama sekumpulan wanita dan orang-orang yang dipercayai. Ini yang keempat, dia mesti kena guna suami ataupun mahram. Dia tak disyaratkan untuk menggunakan suami ataupun mahram. Tak. Tapi makruh kalau dia pergi tanpa suami dengan mahram. Melainkan kalau ada perempuan ataupun sekumpulan wanita yang siqah. Maksudnya ada ulama dekat sini ada kata seorang pun dah memadai. Ada yang kata kena lebih, kena ramai baru boleh. Okey, baik. Safar wajib ini dikatakan bahawasanya siapa yang nak pergi ke haji ataupun ada para ulama mengatakan menuntut ilmu juga adalah safar wajib. Ilmu yang dikatakan fardu ain dan juga fardu kifayah. Sebab fardu kat sini ialah fardu kifayah. Sebab kalau satu kampung tu tak ada orang yang pandai dalam ilmu perubatan, maka kena hantar seorang musafir.